إن الحمد لله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dapat kita sambung pada malam ni, sambung pengajian minggu lepas. Yang mana minggu lepas kitab perukunan, yang mana minggu lepas kita bincang berkaitan dengan rukun iman yang kedua, iaitu percaya kepada malaikat. Secara panjang lebar kita bincang muka surat 5, iaitu percaya kepada malaikat. Panjang lebar kita bab tu. Hari ni masuk muka surat 6 yang Rumi tu lah. Rumi muka surat 6. Kita sambung rukun iman yang ketiga. Jawi masuk muka surat 3. Rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga iaitu percaya kepada kitab. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ketiga, percaya kepada kitab. Erti percaya kepada kitab, macam kita sebut sebelum ni, nak kita percaya, kita nak percaya kepada malaikat, kena kenal dulu malaikat tu. Lepas kenal malaikat, barulah mudah untuk kita percaya. Kalau malaikat pun kita tak kenal, macam mana kita nak percaya sesuatu yang kita tak kenal? Begitu juga dengan kitab. Dia rukun iman, maka penting. Kalau tak percaya, makna tidak beriman. Tu bahaya tu. Maka kena kenal dulu. Kena kenal. Sebab tu kata pengarang, macam mana percaya kepada kitab ni? Kata pengarang, macam mana cara percaya kepada kitab? Ertinya menyungguh dengan hati. Sungguh-sungguh dengan hati bahawasanya segala kitab yang diturunkan Allah Ta'ala dari langit kepada segala pesuruhnya itu sebenarnya benar. Menyungguh. Dia bukan percaya Zabur, kitab, percaya. Tidak, dia kena menyungguh. Mana bersungguh-sungguh lah. Bersungguh, nyungguh-sungguh. Sebab tu rukun iman ni tak menyungguh, maknanya kita tak bersungguh dengan iman kita sendiri. Dengan rukun iman. Kalau kita kata sembahyang tu ada rukunnya, kena bersungguh-sungguh lah buat rukun tu. Begitu juga, bukan begitu juga, lebih lagi rukun iman. Sebab kalau tak sembahyang, tak bersungguh dengan rukun, silap-silap batal. Mungkin sekali itu batal, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali, lepas tu yang lain mungkin sah. Tapi kalau rukun iman batal, tidak beriman lah. Maka kena hati-hati juga. Sungguh-sungguh menyungguh dengan hati bahawasanya segala kitab yang diturunkan Allah Ta'ala dari langit kepada segala pesuruhnya itu benar. Sebenarnya benar lah. Kena sungguh-sungguh. Yang pertama, kita kena faham, yang pertama, kitab adalah wahyu. Itu yang pertama.
Kitab adalah wahyu. Bila ada wahyu daripada Allah diturunkan. Kenapa sebut diturunkan? Kerana Jibril yang bawa. Jibril sebagai perantara. Bila Jibril, malaikat. Malaikat adalah penduduk langit. Maka sebab tu ini nisbahkan pada turun. Dia kata sini diturunkan Allah Ta'ala. Kenapa turun? Sebab yang bawa tu turun, iaitu Jibril alaihissalam. Macam mana yang disebut kitab? Kitab ni bukan kitab yang kita dapat tu lah. Jibril bagi gitu. Pergi jumpa Nabi, nah Al-Quran ni kitab wahyu. Bukan gitu. Jangan kita faham. Sebab kitab dalam bahasa Melayu tu lah dia. Macam bentuk buku ni macam ni. Ni kitab bahasa Melayu kan. Tapi kitab dalam masalah rukun iman, kitab Quran ni, kalamullah ni, wahyu daripada Jibril ni, bukan kitab Melayu tu. Bukan kitab Melayu, kitab dengan maksud Melayu kan. Kitab dengan maksud syarak. Apakah dia? Dia adalah kalamullah. Okey. Yang mana cara kitab tu dapat dekat Nabi kita dengan cara dibaca oleh Jibril. Kalau mudah nak kata, mulut Jibril lah baca. Dibaca oleh Jibril. Kemudian didengar oleh telinga Nabi. Tu cara dapat. Dan Nabi faham. Bila faham, lepas tu baru, okey dah faham, dah dengar tu, keluar, nak dengar kat telinga Nabi, Nabi dengar. Kemudian baru disalin, baru ditulis. Bukannya sampai-sampai tu kitab tu tulis, tidak. Jadi oleh sebab tu kitab-kitab tu adalah ucapan, boleh kata gitu, yang dikeluarkan kat mulut Jibril tu, dengar di telinga Nabi. Kemudian Nabi suruh para sahabat tulis. Nabi tak tulis sendiri, dalam bentuk tulisan. Ini bermakna kitab-kitab ni adalah kefahaman yang diterima oleh Nabi dan Rasul. Semualah, bukan Nabi kita lah, semualah. Yang keluar daripada mulut Jibril, lepas tu baru ditulis, dicatat dan ditulis. Sebab tu dia kata di sini kitab yang diturunkan Allah Ta'ala. Yang kata Allah Ta'ala turun, kita dah mengaji bab sifat 20 dah habis dah bab tu. Jangan kata gitu pula. Dan Allah turun, lepas tu Allah pula baca Quran tu. Sebab kalam Allah, perkataan Allah. Maka Allah pun baca ya ayyuhallazina amanu. Merepek lah tu. Bukan gitu. Ni akidah ni. Jadi Jibril yang bawa. Yang kita tahu Jibril ni penyampai wahyu tu kerja dia. Maka dia yang bawa kepada Nabi dan keluar kat Jibril bercakap, Jibril bagi tahu, Jibril keluar kat mulut dia, dengar kat telinga Nabi. Dan kemudian tu Nabi fahamlah apa yang diucapkan tadi tu. Kemudian baru tulis. Semua Nabi dan Rasul gitu. Cuma adalah sedikit ada beza sikit lah. Contohnya macam Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Special sikit. Nabi Musa terima wahyu tak melalui perantaraan Jibril. Bukan semua. Ada yang tak melalui perantaraan Jibril, direct daripada Allah. Direct daripada Allah. Di mana? Di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina. Berlaku khilaf di kalangan ulama tauhid. Macam mana tu cakap? Yang pasti kalau kita mengaji sifat kalam, kita faham sungguh sifat yang paling kontroversi dulu sampai sekarang, sifat kalam ni, sifat kalam Allah, yang mana sepakat semua ulama tauhid bila sebut Allah ada sifat kalam, bukan bermakna Allah bercakap dengan bahasa, dengan suara, bukan. Itu kena ingat balik yang kita mengaji sifat kalam tu. Habis tu macam mana? Katanya wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata Allah itu kepada Musa dengan kata sungguh. Kata-kata sungguh. Macam mana? Ada khilaf di kalangan dua ulama tauhid. Yang pertama Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan, bila apa tujuan kita bercakap? Tujuan kita bercakap, makhluk nak sampaikan apa yang kita nak sampaikan. Apa yang ada dalam ilmu kita,
akal kita ke, kita nak sampaikan kat orang, nak bagi orang tu faham, tahu apa yang kita nak bagi tahu. Dengan cara bercakap. Dengan cara apa lagi? Nak terang dengan cara bercakap. Itu adalah sistem, itu adalah sunnatullah yang Allah buat. Sebab memang bab kalam ni dia agak berat, memang paling berat sekali. Malah sebab tu nama ilmu kalam. Padahal boleh je, kenapa dalam 20 sifat Allah, 20 sifat 20 tu, kenapa ambil kalam sebagai nak menjelaskan ilmu kalam? Katalah ilmu lain, ilmu kalam dan ilmu tauhid. Dua lah, tu yang besar. Padahal boleh je kata tauhid tu Allah lah Esa, kalam tu Allah juga. Habis basar, ilmu basar, boleh lah juga. Semuanya sifat Allah. Kenapa ambil kalam? Nak bagi tahu dia tu besar. Malah ulama terdahulu ramai kena hukum dengan pemerintah Mu'tazilah pada waktu tu, dan saya dah pernah cerita sebelum puasa baru ni kisah tu. Jadi dia agak payah sikit. Jadi kita, cara Allah buat secara sistem bagi kita ni, kalau nak tengok sesuatu kena pakai biji mata, deria kalam atau sifat deria melihat yang Allah letak dekat biji mata, maka kita boleh lihat dengan ada cahaya. Itu sistem. Maka dengan kita lihat, dapat kat kepala kita, dapat faham kita dengan sebab kita lihat tadi. Macam tu dengan pakai gendang dan sebagainya. Macam tu juga kita nak menyampaikan sesuatu dekat orang. Sistem dia dengan cara yang Allah letak, dari dia bercakap dekat anak tekak ataupun dekat peti suara, kita keluarkan suara tu, keluar perkataan, orang dengar, orang faham apa yang kita nak beritahu. Itu cuma sunnatullah. Allah buat secara beradab begitu. Tak mustahil. Tak ada masalah untuk Allah buang adat tadi tu. Buang adat tadi tu, faham terus, nampak terus tanpa biji mata dan sebagainya. Begitu juga bila Allah ada sifat kalam, maka pemberitahuan tadi tu tak melalui perkataan, faham terus, tahu terus. Gitu aja. Itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Mansur Al-Maturidi kata, tak, Allah cipta suara dekat udara, suara kat udara, Nabi Musa dengar. Itu maksud wa kallamallahu Musa taklima. Tu ada dua perbahasan tu. Itu dah bukan masuk fardhu ain dah sebenarnya. Jadi ada special lah sikit, selain daripada Jibril. Selain daripada Jibril buat turun wahyu, ada special sikit. Kadang-kadang melalui mimpi. Tu wahyu. Sebab tu Nabi Ibrahim sembelih anak dia, padahal mimpi. Ada orang, dia lebih pada liberal lah orang ni. Dia kata, apa benda? Hilang akal nak sembelih anak sebab mimpi. Mimpi Nabi itu wahyu. Tak sama mimpi kita. Memang hilang akal kalau mimpi sembelih anak pergi sembelih betul. Hilang akal lah tu. Tapi dia kata dekat Nabi Ibrahim, Nabi. Mimpi itu benar. Tak ada mimpi mengarut. Mimpi itu benar, wahyu. Dan ada cara lagi, mimpi, dan ada juga cara wahyu tu dengan cara direct. Tapi kebanyakannya dengan cara diturunkan oleh Allah dengan maksud perantaraan Sayyidina Jibril. Jadi Nabi Musa ni dia special sikit. Dia tinggalkan bukit, dia nak pergi ke bukit Tur Sina kan? Meninggalkan kaumnya kepada Nabi Harun. Cerita tu, kisah tu. Jadi Nabi Musa kata, kau jaga, jangan bagi umat kita ni, Bani Israel ni berpecah belah. Aku nak pergi ke bukit Tur Sina, nak ambil Taurat lah, nak terima wahyu. Kemudian selama 30 hari kena puasa selama 30 hari. Kemudian saya dah cerita dah kisah ni masa kita bahas sifat kalam gitu. Tapi dah lama sangat dah 2 bulan lebih. Jadi bila Nabi Musa tu dia pergi, tiba-tiba rupa-rupanya atas sebab tertentu kena puasa sampai 40 hari. Maka untuk selesaikan Taurat tu, maka Nabi Musa lebihkanlah asal 30 hari. Jadi Bani Israel yang tunggu, termasuklah Nabi Harun alaihissalam, hari ke-31, hari ke-32, hari ke-33. Kemudian ada Samiri ni, setan masuk. Musa tak kembali dah. Tak ada Samiri. Akhir sekali dia buat anak lembu jantan daripada emas. Dia buat dan boleh bersuara.
boleh bersuara. Maksud bukan bersuara bercakap, popek-popek, bukan bunyi begitulah, boleh bersuara. Sedangkan dia daripada emas, dia buat daripada emas. Maka kata Samiri, inilah Tuhan kita, pakat-pakat sembah. Sehinggalah hari yang ke-40, sehingga hari ke-40, adalah kisah sikit, riwayat sikit macam mana boleh bercakap. Macam mana anak lembu tadi tu boleh bercakap sedangkan dia buat daripada emas. Adalah riwayat, tapi riwayat tu pun dipetikai. Tapi riwayat kita cerita, kisah Samiri ni ketika Nabi Musa belah laut tu, Samiri ni dia ada lah tu. Dia nampak ada satu kuda dan ada orang naik ke atas tu, dia tak kenal. Kuda tu tak kenal, orang tu pun dia tak kenal. Tapi setiap kali kuda tu pijak tanah, terus jadi hijau, hidup. Dia ambil bekas tanah tu. Dia ambil. Itu sebenarnya Jibril naik kuda tu. Dia ambil, lepas tu masa dia buat anak lembu jantan tadi tu, dia masukkan tanah bekas tapak kaki kuda Jibril tadi tu kat dalam. Maka boleh bercakap. Bukan boleh bercakap, boleh bersuara. Bukan bercakap pun, boleh bersuara je. Sebab tu boleh bercakap. Kemudian bila pakat-pakat sembah, Nabi Musa dah selesai dah. Ini dicerita dalam Quran. Saya sempat tengok ada beberapa ayat Quran diceritakan dalam Quran, dalam surah Al-A'raf. Bila baliknya Nabi Musa, tengok semua Bani Israel dah sembah, dah lain kejap aja, berapa hari je lambat. Maka dalam surah Al-A'raf apa tu? A'ajiltum amra rabbikum, kata Nabi Musa dekat Nabi Harun, engkau nak mendahului janji Tuhanmu ke? Kemudian surah ayat seterusnya, wa alqal alwah, kemudian Nabi Musa lemparkan luh macam papan, bukan papan, macam batu tempat tulis Taurat tu lah. Tulis Taurat. Dia lempar marah sebab aku tinggalkan baru beberapa hari sampai sembah berhala lah tu. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Dia pergi, dia pegang Nabi Harun punya janggut, tarik tarik gitu. Nabi Harun, panjanglah cerita ni, kisah ni. Nabi Harun kata, sabar wahai anak ibuku. Anak ibuku, tu ayat antara. Pada adik-beradik kan, anak ibuku kata. Wahai anak ibuku. Bila sebut ibu, gedalah sikit mudah-mudahan, marah. Lepas tu ada riwayat juga mengatakan tempat yang janggut yang Nabi Musa pegang tadi tu jadi putih. Maka kekallah janggut Nabi Harun hitam, putih, hitam balik kat bawah, panjang. So, marahnya Nabi Musa tu. Dan sampai habislah kisah tu. Jadi Nabi Musa dia menerima wahyu dalam bukan dalam bentuk tulisan. Bukan. Sama juga kalau kita ambil Abu Mansur Maturidi, dengar suara. Bukan suara Allah, Allah buat suara. Maka dengar, maka Nabi Musa tulis. Itu je lah yang agak lain sikit. Kebanyakannya semua wahyu daripada Jibril. Dan proses penurunan Quran kita pula lain sikit. Wahyu tu cara proses penurunan tu ada beza sikit. Yang pertama, asalnya Quran tu tertulis di Lauh Mahfuz. Kemudian turun ke Baitul Izzah sekaligus. Kemudian turun beransur-ansur mengikut peristiwa yang berlaku selama 23 tahun. Itu memang masyhur. Masyhur cerita tu. Jadi masa turun tu, itu Jibril bawa turun tu. Daripada mana? Sebab tu dia kata diturunkan wahyu oleh Jibril daripada Baitul Izzah ke bawah, ke Nabi, mengikut apa perkara yang berlaku. Bila Nabi terima wahyu daripada mulut Jibril, dengar kat telinga Nabi hafal terus. Nabi hafal terus. Kemudian Nabi jumpa para sahabat yang ditugas dilantik sebagai penulis wahyu. Antaranya Muawiyah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid Al-Walid. Tu penulis Quran, wahyu, penulis wahyu. Dan tulis tu mesti depan Nabi. Bila Nabi baca, dia tulis dan mesti depan Nabi.
Kenapa Nabi nak tengok sendiri? Kita tahu Nabi tak erti menulis dan membaca. Ya, memang ada khilaf kat situ. Tapi yang paling masyhur, Nabi tak erti menulis dan membaca. Ummi. Kita tak payah ambil lah pendapat yang kata Nabi tahu menulis dan membaca. Sebab itu pendapat ulama juga. Tapi kita ambil yang masyhur dulu. Nabi tak tahu menulis dan membaca. Buat apa Nabi nak tengok? Walaupun Nabi tak erti menulis dan membaca, tapi Nabi boleh nampak kesan daripada sesuatu tu tanpa melalui jalan adat. Kita panggil mukjizat lah. Ada satu kisah wali. Wali ni ada orang test. Nak faham tentang Nabi, faham wali. Maka Nabi lebih-lebih lagi. Cuma nak faham dulu. Nak test. Dia ambil duit RM10, RM50, RM100 campur. Campurlah tu bekas. Dan duit itu ada duit haram lah, duit judi. Duit judi ada dan duit halal pun ada. Campur. Bila suruh wali tu ambil, nak bagi kat dia, wali tu pilih, ambil. Tapi dia orang tanda lah, dia tahulah yang mana. Mungkin dia letak duit RM50, duit judi, contoh lah. Duit RM10, duit halal, contoh gitu. Duit RM100, duit curi. Macam tu. Jadi dia tahulah. Bila dia campur gitu, dia minta wali ni, saya nak bagi, ambil lah banyak mana nak ambil pun. Wali tadi tu, dia ambil yang halal aja. Macam mana dia tahu? Sedangkan dia memang dia tak tahu. Tapi macam mana dia buat? Dia ambil je, dia pilih. Ni tak nak. Nak ni. Yang halal semua duit tu. Kerana akhir sekali, panjang cerita wali ni. Akhir sekali, rupa-rupanya dia boleh nampak. Dia boleh nampak macam cahaya lah kita kata. Ataupun macam sesuatu lah. Kalau duit tu duit haram, nampak gelap kot. Nampak buruk ke, busuk ke, belendai ke, gitulah. Pegang pun rasa tak seronok. Tapi kalau duit halal, macam duit baru kot. Macam duit baru keluar daripada bank. Begitulah. Nak ceritanya, dia nampak beza. Perbezaan. Betul dia ambil. Macam tu juga, ada wali juga yang bila dibacakan ayat Quran, tapi tak bunyi Quran. Dia baca ayat Quran, wali tu boleh tahu ini ayat Quran. Sedangkan wali tu dia tidak hafal Quran. Malah cara baca tu pandai lah. Dia baca bagi nampak macam bukan Quran. Tapi sebenarnya Quran. Tetap dia juga tahu tu Quran. Baca lagi. Baca hadis. Dia tahu ini bukan Quran. Ini hadis. Baca lagi. Ini memang perkataan manusia. Ini mengarut. Macam ni dia boleh tahu walaupun dah tukar dah macam-macam buat. Rupa-rupanya dia, wali tadi tu, bila dia baca hadis, keluar seumpama macam ada wap-wap, nampak warna perak. Macam mana? Wallahualam macam mana dia tengok. Kalau Quran keluar macam warna emas. Kalau perkataan manusia keluar macam warna hitam, busuk dan sebagainya. Yang warna emas tadi wangi. Contoh gitu. Maka dia tahu walaupun dia tak hafal Quran, walaupun dia tak tahu semua hadis, tapi bila baca dia tahu ni hadis. Okey, itu wali. Nabi pun sama, malah lebih lagi. Bila dia tengok, dia tahu betul tak betul. Begitulah perumpamaan. Sebab tu Allah kekalkan wali sampai sekarang ada wali. Sampai sekarang ada. Cuma kita tak kenal lah. Sebab hanya wali je kenal wali. Kalau kita kenal dia wali, maknanya kita wali juga. Cuma dikekalkan setiap 100 tahun ada wali-wali cerita-cerita. Walaupun kita tak jumpa pun ada kisah-kisah. Kenapa? Allah nak bagi kita mudah faham tentang Rasul. Kalau wali macam ni, mukjizat Nabi Rasul lagi tu. Itu cara kita faham. Kalau Rasul ada maksum dia panggil, terpelihara daripada dosa, wali ada mahfuz dia panggil, penjagaan dan sebagainya. Itu kita akan bahas lain kali. Cuma nak beritahu, Nabi tengok sendiri penulisan Al-Quran tu, sebab Nabi tahu kalau salah Nabi kata salah tu. Salah tu. Betul. Macam mana Nabi boleh melihat kesan sesuatu tu? Yalah Nabi kan, mukjizat. Jadi Nabi tengok sendiri, tulis di atas batu, di atas tulang, di atas kulit binatang, tulis pelepah kurma dan sebagainya, tulis. Dan akhir sekali susun jadilah susunan. Dia tak kata kitab sebab banyak lah, nak habis semua tu. Kemudian Nabi sendiri simpan. Sebab tu Syiah mengatakan Quran yang kita dapat tu bukan Quran, Quran ya betul, tapi ada lagi, tak komplit, tak sempurna, ada lagi. Sebab tu Quran diorang Syiah tebal ni. Saya tengok dah. Quran tebal ni. 2 kali ganda setengah. Lebih tebal. Sebab apa? Dia kata Nabi simpan.
Sayyidah Fatimah simpan. Dia reka tu, dia reka. Tapi nak bagi tahu, betul Nabi simpan. Pada tahun ke-12 Hijrah, Nabi wafat dah. Satu peperangan yang namakan peperangan Yamamah. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia menjadi khalifah. Nabi wafat 10 tahun selepas hijrah tu. Maknanya 10 tahun hijrah. Ni 12. Maknanya waktu tu zaman Sayyidina Abu Bakar. Ada satu peperangan nama peperangan Yamamah. 500 hingga 700 penghafal Al-Quran terkorban. Lalu bermulalah proses penyalinan Al-Quran yang pertama. Zaman Sayyidina Uthman disalin sampai jadi 6. Sikit. Kemudian Quran dulu dalam bentuk rumah aja. Rumah maksudnya kan, kalau sin tu kan rumah 3 je. Kalau shin pun rumah juga 3, tak ada titik lagi waktu tu. Memang susah nak baca. Ba pun rumah sama juga, ta pun rumah sama juga, ta pun rumah sama juga, semua rumah je. Kalau sin, ya, shin, ta, rumah saja. Macam mana kita nak baca kalau kita sekarang? Duduk gini, rumah je. Tak ada titik. Kemudian dia letak titik lama selepas pada tu. Kemudian letak baris. Kemudian sampai sekarang, sampai ke Al-Quranul Majid, sekarang Al-Quranul Karim. Dah banyak dah sekarang ni yang lain-lain. Dan arahan Nabi, apabila ketika turunnya wahyu Quran, tak dibenarkan untuk tulis perkataan aku. Yang dibenarkan tulis cuma Quran saja. Sehingga aku wafat, kata Nabi. Supaya tak nak bagi bertukar. Aku tulis, Nabi bagi tahu ni. Keluar kat mulut Nabi hadis. Keluar kat mulut Nabi Quran juga. Jadi kalau tulis, takut-takut bertukar perkataan Nabi dengan Quran. Maka Nabi tak bagi tulis. Mudah kata, Nabi tak bagi tulis hadis. Yang kalau nak tulis waktu tu, selagi aku hidup, tulis hanya Quran saja. Maka hadis dibukukan atau ditulis lama selepas pada tu. Lama selepas pada tu baru ditulis. Sikit kisah sebelum kita masuk. Sebab bab kitab ni mudah je. Sambung. Dan adalah dalam kitab itu disuruhnya. Apa ada dalam kitab-kitab tu? Disuruhnya, kitab itu suruhnya dan tegahnya. Ada suruhan dan tegahan. Ada suruhan dan tegahan dalam kitab tu. Yang sebut kitab dalam tu ada suruhan dan ada tegahan. Suruhan dan tegahan daripada Allah lah. Yakni suruhnya kepada berbuat kebajikan. Yang disuruh buat baik, kebajikan. Yang tegahnya yakni daripada segala yang dilarangkan. Dalam kitab tu ada. Yang boleh buat apa, yang tak boleh buat apa. Ditulis dalam kitab itu. Bila sebut kitab tu bukan Quran aja, semua kitab. Semua kitab. Dan janjinya akan menganugerahi nikmat kepada segala mukmin. Siapa yang beriman dapat janjian nikmat dalam tu. Dan janjinya akan menyeksa segala hambanya yang derhaka dan kafir. Dalam kitab tu ada tulis tentang menyeksa segala hamba yang derhaka dan yang kafir. Dan nikmat kepada orang mukmin sebagai untuk kita jadi kuat sikit untuk beribadah tadi. Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Dan nak buat apa yang disuruh, kita ni manusia, iman tak berapa kuat sangat, maka kena ada bantuan, iaitu bantuan nikmat. Kalau buat macam ni nanti dapat nikmat syurga sebagainya. Dan bila kita nak buat jahat ni memang mudah untuk kita buat jahat. Jadi macam mana nak bagi perasaan nak buat jahat tu, Allah tak apalah tak buat. Macam mana? Kena ada ancaman. Kalau buat jadi gini. Alah buktinya, kalau tak ada tegahan, tak ada tegahan, semua orang ada buat, semua orang boleh buat. Oh tak apa, tak haram. Kan ayat tu selalu kita keluar. Bendanya bukan benda baik pun, tapi tak haram, maka kita buat. Maka kena ada tegahan. Maka dalam kitab tu memang ada menyeksa hambanya yang derhaka dan yang kafir. Dan cerita, ada juga ceritalah. Ada juga kisah-kisah hari kiamat. Kisah-kisah lepas mati nanti jadi apa? Daripada bangkit segala manusia di dalam kubur. Cerita tentang dalam kubur, cerita tentang dekat kiamat, cerita lepas kita mati nanti jadi apa dan sebagainya. Ada kisah tu. Jadi kita dapat faham, kitab ni, maksud kitab-kitab ni berupa sebuah perlembagaan, perundangan yang komplit, yang penuh. Semua ada dalam tu. Pengajaran ada, peraturan ada, hukum hakam ada, lengkap. Hukum hakam pula
hukum hakam akidah tentang Tuhan ada, tentang Rasul ada. Hukum hakam tentang fiqh, tentang bermuamalat ada, tentang nak hidup atas dunia ni macam mana ada, tentang masyarakat ada, tentang syurga ada, tentang neraka ada dan sebagainya. Itu dia panggil kitab-kitab tu. Maka sambung lagi, maka adalah banyaknya kitab Allah itu 104 buah. Maka iaitu kalam Allah semuanya. Ada 104 buah, setengah riwayat mengatakan ada 114. Dalam kitab kita 104. Tak apalah, kita ambil 104 lah. Tapi kalau tengok kita, kenapa kitab ni kata ada 114? Terima lah juga. Kita terima. Tapi sebenarnya kita tak wajib beriman dengan angka tadi. Kita wajib beriman semua yang Allah turunkan kitab melalui Jibril, semua aku beriman secara ijmal. Berapa banyak pun secara umum. Cuma mengikut riwayat ada 104 dan ada 114. Semuanya kalam Allah. Dan sejak Nabi Adam sampai Nabi SAW yang 104 tadi ni. Dan setengah ulama, ada 3 ulama. Ulama pertama kata 104. Ulama kedua kata bila sebut 104 kitab ni termasuk suhuf. Termasuk suhuf, bukan kitab betul. Bukan kitab saja, termasuk suhuf. Jadi kita baca bab tu. Pertama ulama kata 104, yang kedua 114, yang ketiga ulama kata jangan letak. Macam Rasul lah. Sebagai ulama kata Rasul 313, ada kata 314, ada kata 315. 315 Rasul. Nabi ada 124,000. Ramai. Daripada Nabi Adam sampai Nabi kita. Tapi ada setengah ulama kata jangan letak nombor. Habis itu aku beriman dengan semua. Yang wajib beriman 25 tu. Sama juga dalam kitab. Setengah ulama kata jangan letak nombor. Aku beriman berapa banyak, 100 ke 1000 ke juta, semua beriman. Yang kita wajib beriman 4 aja tu. 4. Jadi tak kisahlah kita nak pakai 104 boleh, 114 boleh, tak nak letak nombor pun boleh, tapi 4 tu kena tahu. 4 tu. Tu fardhu ain 4 tu. Dan 104 ni adalah 100 suhuf 4 kitab. Tu 104. 100 suhuf 4 buah kitab. Cuma dalam 104 tu yang terpakai hanya satu aja, iaitu Al-Quranul Karim yang sekarang ni, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kekal sampai hari kiamat, yang mana turunnya Quran tu memansuhkan, membatalkan kitab-kitab yang lain. Hukum-hukum yang lain batal. Dan di dalamnya itu, dalam tu ada apa? Dan di dalamnya itu, di dalamnya maksud 104 tu diturunkan kepada Nabi Adam 10 buah kitab. Sebenarnya bukan kitab, suhuf. Tapi setengah ulama dia kitab dengan suhuf ni dia gabung sekali. Dia ada beza sebenarnya. Sebab dekat bawah dia kata maka sekalian kitab itu suhuf namanya. Bukan kitab lah, suhuf. Sekejap lagi kita tengok beza suhuf dengan kitab. Kita baca dulu. Jadi diturunkan kepada Nabi Allah Adam 10 buah suhuf, 10. Dan akan Nabi Allah Idris 30 buah, 30 suhuf. Dan akan Nabi Allah Ibrahim 10 buah kitab. Dan akan 10 buah suhuf. Dan akan Nabi Syith 50 buah suhuf. Maka sekalian kitab itu suhuf namanya. Gitu. Nabi Syith ni adalah anak Nabi Adam yang ke-41. Nabi Adam ada 41 orang anak, 40 orang kembar. 40 orang tu. Maksudnya 20 kali Siti Hawa bersalin 20 kali, semua laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. 40 lah, 20 kali. Maknanya bila 20 kali sekali bersalin 2 orang, laki perempuan. Sebab manusia pertama kan, kalau Allah tak buat gitu payah juga nak membiak. Maka buat gitu. Kemudian yang terakhir Nabi Syith seorang je. Dia lain, dia seorang. Dia tak ada pasangan, dia seorang. Nabi Syith lah. Nabi. Yang lain tak Nabi, macam Habil, Qabil tak, tu tak Nabi. Yang Nabi Syith. Dapat 50 buah kitab. Dan waktu tu bila anak Nabi Adam tu yang lahir kembar berpasang-pasangan laki perempuan tu, maka ketika nak kahwin tak boleh kahwin sama-sama dalam kandungan tu. Dia kena kahwin dengan kandungan yang lain.
Waktu tu lah, syariat waktu tu boleh kahwin adik-beradik. Tapi bukan adik-beradik yang dalam satu kandungan, adik-beradik yang kandungan lain. Sehinggalah sampai zaman Nabi Nuh, waktu tu tak boleh dah. Tak boleh kahwin adik-beradik dah. Sebab dah ada sepupu lah, boleh kahwin sepupu. Lepas pada tu makin sampai sekarang lah. Itu yang berlaku apabila Qabil nak kahwin tu. Dia nak kahwin dengan satu kandungan dia, perempuan, sebab lawa. Setengah riwayat namanya Iqlimah namanya. Nak kahwin, tapi tak boleh. Syariat Nabi Adam waktu tu, mana Nabi Adam tahu syariat tu? Suhuf tu lah. Duk cerita suhuf ada 10 biji, 10 buah tu. Tak boleh kahwin adik-beradik yang satu kelahiran, tak boleh kahwin. Tapi dia tak nak kahwin juga Qabil ni dengan adik dia. Kau kena kahwin dengan adik-beradik yang lahir sekali dengan Habil. Oh, tak boleh. Ni lagi lawa. Gitu. Akhirnya tak boleh kahwin sampai ke sudah. Panahlah hati. Siapa dapat pasangan yang lahir sekali dengan Qabil ni? Dapatkah Habil? Dapatkah Habil? Lagi marah. Kemudian apabila disuruh untuk mengorbankan, Habil korbankan kibas. Qabil korbankan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang layu. Habil ambil kibas yang gemuk. Kemudian diterima korban Habil. Qabil tak terima, marah lagi. Dah nak kahwin tadi tak boleh. Dia pula dapat. Dia marah lagi. Itu yang dalam Quran disebut la aqtulannak, kata Qabil. Aku bunuh engkau. La aqtulannak, aku bunuh engkau. Maka berlakulah permudahan yang pertama. Sikit kisah-kisah itu kita selit-selit. Jadi apa beza suhuf dengan kitab? Suhuf ni jamak daripada jamak plural. Jamak bagi perkataan sahifah. Sahifah. Apa maksud sahifah? Lembaran. Kalau orang canggih ni kata, orang putih kata scripture. Lembaran. Mungkin 10 helai. Macam itulah. Lembaran-lembaran gitu aja. Tapi kalau kitab, betul-betul banyak. Dan kalau bunyilah. Kejap macam mana? Okay. Kita cerita perbezaan di antara kitab dan suhuf selepas ni, insya-Allah. Allah. Allah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata
Perbezaan di antara suhuf dengan kitab. Suhuf ataupun sahifah, dia lembaran-lembaran, mungkin beberapa helai. Dan tertulis pada suhuf hukum-hukum dasar saja. Hukum-hukum yang diterangkan kepada manusia yang perlu saja. Dan untuk umat tu aja. Jadi tak komplit lah kita kata. Kalau ada hukum hakam tertentu aja. Tak semua. Tak komplit. Tak menyeluruh. Itu suhuf. Tapi kalau kitab, cakap je. Bab hukum ada, bab Tuhan ada. Ada suhuf, bab cerita je tentang Rasul dulu. Cerita je tentang Rasul. Ada suhuf, bab hukum aja. Bab Tuhan tak ada. Ada suhuf, bab Tuhan aja. Bab hukum tak ada. Gitu. Tu suhuf, dia tak. Tapi kalau kitab, nak cakap apa? Bab akidah ada, bab fiqh, bab hukum hakam ada, bab tasawuf ada, bab cerita ada, bab neraka ada, semua ada. Tu beza dia. Yang suhuf ni, yang surah tu lah yang kita baca, Suhufi Ibrahim wa Musa tu lah, Suhufi Ibrahim wa Musa. Dan akan habis dah. Itu kalau kita tengok ada 10, 30, 40 dah, 50, 100. 100 lah. 100. Okey. Dan akan Nabi Daud sebuah kitab, Zabur namanya. Ini fardu ain. Ini mesti tahu nama ni. Kalau sebut Zabur tu apa? Zabur tak tahu, tak selesai fardu ain tu. Ini fardu ain 4. Yang suhuf tadi tidak. Yang 104 pun tidak fardu ain. Cuma tahu je gitu aja, fardu kifayah. Ini fardu ain. Dan akan Nabi Daud sebuah kitab, Zabur namanya. Itu fardu ain. Kalau nak lebih sikit, kitab Zabur ditulis bahasa Qibti. Mesir purba. Bahasa Qibti. Dan akan Nabi Allah Musa sebuah Taurat namanya. Taurat namanya. Ini fardu ain juga. Kena tahu Nabi Musa terima Taurat. Nak lebih sikit, bahasa Ibrani ataupun apa? Hebrew Ibrani. Dan tak ada dah yang original lah. Yang Taurat ni tak ada dah original kerana telah ditokok tambah oleh orang Yahudi. Malah kalau yang original memang tertulis dalam kitab Taurat original, iaitu akan lahir seorang Rasul akhir zaman yang akan lahir daripada keturunan Nabi Ismail. Tapi diorang tak terima. Bukan keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Ismail, Bani Arab. Lepas tu diorang tahu. Diorang tahu akan lahir daripada Bani Arab. Diorang tahu. Di mana-mana diorang tahu. Diorang buat kajian, orang Yahudi ni. Daripada dulu lagi diorang cerdik buat kajian. Sampai sekarang. Kata cuma-cuma tu lah, cerdik ke jahat lah. Bila dia tahu Rasul, dalam kitab Taurat ada tulis Rasul akhir zaman akan dibangkitkan di satu lembah gitu. Gini dia kaji. Kat mana lembah dia antara dua lembah? Akhir sekali dia jumpa dekat Yathrib, kat Madinah. Waktu tu bukan Madinah lagi lah. Waktu tu pun Nabi pun tak lahir lagi. Tapi dia dah jumpa dah. Mengikut Taurat. Dia kaji. Dan kemudian dia ramai-ramai, keluarga ramai-ramai pergi pindah kat sana. Dekat mana? Dekat Yathrib. Pindah ramai sehingga ada kata 100 tahun. 100 tahun. Beranak pinak di situ. Kerana dia kata akan bangkit Rasul tu di sini. Mudah-mudahan Rasul tu anak cucu aku. Sedangkan dia tahu daripada dalam Taurat tulis daripada Nabi Ismail. Dia daripada Nabi Ishaq. Mana boleh? Tapi dia tu juga. Sebab tu Nabi ketika hijrah kan ada Yahudi. Apa Yahudi ada kat situ? Sebenarnya Yahudi yang telah pindah 100 tahun sebelum tu. Dia kaji dan dia mengharap-harap anak cucu dia. Akhir sekali kan dia berpaling tadah ketika kena perang yang Khandaq tu. Perang Khandaq tu sepatutnya bila dah tubuh negara Islam, mereka orang Yahudi tu kata tak apa, kita sama-sama mempertahankan kalau kena serang Madinah ni. Tiba-tiba kena serang kan, gali Khandaq tu, gali parit. Ketika gali parit tu, dua orang serang kat belakang. Ni Yahudi ni. Tak puati tu. Sepatutnya cucu cicit aku jadi nabi, bukan dia. Ingatkan dah akhir sekali Nabi jadi Rasul, habis kita ada dendam sampai sekarang. Sampai waktu tu ada dendam lagi. Sehingga kan ketika ini Muhammad kalah ni, dia serang kat belakang, musuh serang kat depan, kena kepik. Tapi menang juga akhir sekali lah. Lah kali Yahudi tu kena buang daerah. Dibuang semua Yahudi, buang daerah. Sikit kisah saja. Dan Nabi Allah Isa, sebuah kitab Injil namanya. Ini juga fardu ain, kena tahu Nabi Isa Injil. Bukan Bible Sebab saya terdengar ni dalam TikTok orang hantar. TikTok dia kan pelik-pelik kan.
Dia kata macam Nabi Isa terima Bible. Bukan terima Bible, Injil. Bible tu dah ubah. Nabi Isa terima Injil, bukan Bible. Bible tu telah diubah. Malah saya pernah tengok Bible tu, dia ada dua bahagian. Dia panggil Old Testament dengan New Testament. Ada Old Testament tu Taurat. Taurat yang dia dakwa, tapi dah ubah. New Testament tu barulah Injil. Injil yang dia dakwa sebenarnya dah ubah juga. Banyak ubah. Injil dan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kitab iaitu Al-Quran namanya yang kita itulah. Dalam bahasa Arab. Injil tadi bahasa Suryani. Jadi maknanya Zabur bahasa Qibti Mesir Purba, Taurat bahasa Ibrani, Injil bahasa Suryani, Quran bahasa Arab. Tiga tu bahasa macam bahasa Qibti terhasil daripada Qibti ni, bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Asal tu Mesir Purba tu. Sebab tu mereka ada amin juga, kita ada amin. Sebab asal sama. Dan amin tu asal bukan bahasa Arab. Bukan. Amin bukan asal bahasa Arab. Tapi telah diserap jadi bahasa Arab. Tapi asal usul bukan. Itulah yang terlebih daripada segala kitab. Yang tiada harus atas kita mengikut kitab lain daripada Al-Quran hingga kiamat. Dalam banyak-banyak, walaupun banyak sangat tadi suhu apa, semua terbatal apabila Quran turun. Terbatal apabila Quran diturunkan. Jadi Al-Quran mesti diikuti kerana penurunan Al-Quran akan memansuhkan syariat terdahulu. Kitab-kitab lain contohnya apa? Nabi Isa, dia akan turun nanti, tetap dia akan ikut Quran juga, dia tak ikut Injil. Sebab apabila turunnya satu kitab, dia memansuhkan, menghapuskan kitab yang sebelum. Jadi Nabi Isa nanti dia akan ikut syariat Nabi, dia akan sembahyang cara Nabi, dia akan patahkan salib-salib dan dia akan bunuh babi, kan? Itu selain daripada dia bunuh Dajjal. Jadi dia akan ikut syariat Nabi. Senang kata dia ikut Quran lah. Nabi Isa pun ikut Quran. Maka barang siapa menyangkal, barang siapa menyangkal suatu jua daripada segala kitab, apa-apa dalam kitab, bila sebut kitab bukan Quran aja, mana-mana, aku tak percaya dalam Taurat tu, maka sahnya jadi kafir dia. Walaupun dia kata dia tak percaya dalam Taurat, tak percaya, tapi dia kata tak percaya Bible tu memang bukan Injil, memang tak percaya, ni Taurat. Dia tak pernah tengok dia, tapi aku tak percaya yang ada tulis dalam Taurat, maka kafir. Aku tak percaya yang tulis dalam Injil, kufur. Aku tak percaya tulis dalam Zabur, kufur. Kena percaya. Cuma percaya, tak pernah tengok, cuma percaya je lah. Tapi sama juga Quran. Aku tak percaya yang tertulis dalam Quran, kufur. Tu tulis kat bawah. Maka senya jadi kafir ia. Tak boleh. Dia kena percaya. Dia kata apa jua, suatu jua pun segala kitab. Maksudnya apa sahaja, walaupun huruf sekalipun. Alif lam mim, aku tak nak alif tu bukan Quran. Lam mim, kenapa tak baca alif? Alif tu bukan salah satu daripada Quran. Alif lam mim zalikal kitab tadi. Alif tu bukan, kafir lah. Tolak alif je kafir. Tak boleh tolak langsung. Sama ada luarannya, maksudnya hurufnya ataupun isinya pun tak boleh. Allah zina tu boleh sebab suka yang haramnya rogol. Zina tu suka sama suka. Boleh aja. Quran kata tak boleh. Maka kufur. Sama. Sebab dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tapi kalau berzina tak kufur. Berzina dosa besar. Tolak zina tu kufur sebab ada dalam Quran. Tu kena faham juga. Kalau kata dia tu berzina, 1000 orang, tetap dia beriman. Kalau dia beriman, Islam juga. Tapi dosa besar. Seorang ni dia tak pernah pun berzina, tapi dia kata zina tu boleh, cuma aku je tak suka berzina. Kufur walaupun tak pernah berzina. Nampak dia punya point tu kat mana? Tak boleh tolak. Kalau buat kadang-kadang kufur, kadang-kadang tak kufur, dosa besar. Tengoklah apa yang buat tu. Kalau dia sembah makhluk, kufur lah juga. Jadi tolak isi kandungan, kufur. Kalau tidak melaksanakan isi kandungan, berdosa. Isi kandungan yang wajib tu lah. Apa yang wajib buat, dia tidak melaksanakan. Dalam Quran kata hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sembahyang 5 waktu. Dia tak sembahyang.
tak kufur. Dosa besar. Tapi kalau dia kata sembahyang tak wajib, kufur. Sembahyang tak wajib, kufur. Puasa tak wajib, kufur. Tak puasa, dosa besar. Kena hati. Jadi yang dia kata ni tolak, menyangkal. Bukan tak buat. Kalau tak buat, dosa besar. Kalau menyangkal tu yang tak boleh. Atau diperdustakannya. Quran tu boleh bagi makan ke? Sedap kata. Ngaruk itu rekaan Nabi Muhammad. Kufur. Dia kata dia perdustakan. Atau disenda-sendakan. Dia baca, dia buat, entah macam nak sebut kan, kita nak sebut pun kita tak suka. Senda-sendakan ayat Quran, ejek-ejekkan ayat Quran, macam orang kafir dia ejek salam orang Islam dulu. Bersama Nabi lagi. Nabi kata Assalamualaikum. Orang kafir dia ejek, dia mempersendakan Assalamualaikum. Celaka, salam selamat. Macam tu. Macam itulah dia buat Quran, ayat Quran dia buat gitu. Maka kufur. Tapi Sayyidatina Aisyah jawab apa tau? Bila ada orang musyrikin kata Assalamualaikum, celaka kat atas kamu. Celaka kat kamu. Sayyidatina Aisyah jawab Wa'alaikumussalam, kat atas kamu juga celaka. Nabi marah. Nabi kata jangan. Mana kita boleh mendoakan kecelakaan dekat orang? Habis tu nak jawab apa? Nabi jawab begini, Wa'alaikum, kamu juga. Settle. Kamu juga. Kau kata kat aku apa? Celaka. Kamu juga. Bukan jangan, kamu juga celaka. Tak boleh gitu. Nabi ajar gitu. Macam itulah cara dia mempersendakan Quran. Kufur. Jadi hati-hati lah kadang-kadang apa kan. Saya ingat dulu-dulu lah macam apa, Iyyaka na'budu, lepas tu anak budu je. Budu tu lah. Macam mana tah. Dia adalah dia punya ayat-ayat tu. Jangan duk main gitu. Atau diringankan. Jikalau satu huruf sekalipun. Diringankan tu maksud sajalah ditolak. Tak ada kau ni, tak ada huruf ni. Walaupun satu huruf sekalipun. Sebut awal-awal tadi. Satu huruf sekalipun diringankan tu maksud ini Quran ke? Ini Quran kot, atau mungkin Quran, mungkin tak Quran. Walaupun satu huruf. Hamim. Ha tu mungkin Quran, mungkin tak Quran. Dia ringan. Tak kisah Quran ke tak Quran, ha tu kufur. Tak boleh. Kena kata ha tu Quran, mim tu Quran. Mana boleh kata gitu? Macam tu. Atau disumpahnya. Nanti lagi tegur disumpahnya. Dia kata, ni apa benda? Buku apa benda ni? Buku apa? Buku apa dia panggil? Ortodok. Buku yang buku mengarut. Buku ada hukum hakam rekaan. Dia sumpah. Quran, maka senya jadi kafir. Ya, jangan buat hal lah dengan Quran. Bukan Quran aja, semua yang lain pun sama juga. Yang 4 tadi, semua yang lain. Maka dapat kita faham jadi dapat kita faham kesimpulannya, maksud beriman dengan kitab mencakupi 4 perkara. Yang pertama, beriman bahawasanya kejadian diturunkan oleh Allah itu benar-benar berlaku. Quran ni benar Allah turunkan melalui perantaraan Jibril. Itu pertama, kena beriman yang tu fardu ain. Yang kedua, beriman dengan nama-nama kitab yang warid disebut dalam Quran. Pertama, bila yang warid disebut dalam Quran, bukan 104, bukan. Ada 6. Itu mesti beriman. Kalau tidak, kufur. Fardu ain. Yang pertama, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Mesti beriman dan tahu siapa dia. Dan ada dalam Quran juga Suhufi Ibrahim wa Musa. Kena beriman juga dengan suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Tak beriman yang itu bermakna tak beriman Quran. Tak beriman dengan Quran bermakna kufur. Tapi kalau suhuf yang lain Nabi Adam tu dia tolak, dosa-dosa besar, tak kafir. Tak ada Nabi Syekh dapat berapa 50 banyak tu. Nabi Adam pun tak ada dia kata dapat suhuf, dapat kitab, tak ada tak kufur, dosa besar. Tapi kalau yang disebut dalam Quran, iaitu ada 6. Termasuk suhuf juga. Sebab ada sebut. Maka yang itu kena beriman. Beriman dengan nama-nama kitab yang 6 tadi, yang disebut warid dalam Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kena beriman semua isi kandungan tu betul, benar. Tak ada yang tak benar, semua benar. Kalau kita rasa macam tak benar, kita je tak tahu sebenarnya hakikatnya benar. Kadang-kadang kita baca, ya ke? Tapi hakikatnya benar, kita je terasa macam tak benar, tapi sebenarnya benar. Kena beriktikad macam tu. Yang keempat, kena menerima semua hukum yang ditetapkan kat dalam tu. Sama ada tahu hikmah ke, tak tahu hikmah ke, semua kena terima. Semua kena terima.
Maka 4 ni lah fardu ain. Saya ulang balik, kena tahu, kena beriman, kejadian diturunkan, Allah turunkan Quran dan kitab-kitab yang lain benar-benar berlaku, bukannya rekaan, benar-benar berlaku, wahyu daripada Allah, beriman dengan nama kitab yang 6, dan semua isi kandungan tu yang 6 tu benar, dan menerima segala hukum yang dalam tu. Dalam tu semua, dan itu hukum daripada Allah. Selesailah fardu ain. Kat situ selesai fardu ain. Habis, wallahu alam. Kita akan datang ini bulan ni ada 29 kan? Kita ada 29 hari bulan lah. Lambat lagi 29 hari bulan nanti Yang keempat, percaya akan segala pesuruh Allah, pesuruhnya. Tu berapa tu? Tengok sebelah tu. Dan pada suatu riwayat, 2 kati, 2 laksa, 4,000. Apa benda tu? Main kati-kati pula ni. Apa Rasul main kati-kati ni? Laksa, ada laksa ni. Muka surat 8 atas kali tu. Apa benda laksa ni? Laksa yang kita makan makan petang tadi ke? Bukan. Kita akan bahas bab tu nanti, berkaitan dengan Rasul, percaya kepada Rasul. Percaya kepada Rasul. Wallahu alam. Kita tangguh dulu. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Syara la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.